Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesantunan dan peraturan berbahasa dalam komunikasi kanak-kanak. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rasalisha Fitriah binti Ruslan. Dan untuk tugasan ini, saya dikehendaki untuk mencari beberapa video kanak-kanak dan perlu menganalisis aspek peraturan dan kesantunan berbahasa dalam video tersebut. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya menerangkan dengan lebih mendalam tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ialah perkara asas dalam sesebuah komunikasi yang menggambarkan aturan sosial dalam sesebuah masyarakat dan ini akan menjadi prasyarat bagi kerjasama dalam sesebuah komunikasi. Dalam kesantunan berbahasa ini terdapat beberapa cara untuk menyantuni kanak-kanak. Iaitu terdapat 4 cara. Yang pertama adalah pujukan, yang kedua adalah pengukuhan, yang ketiga adalah motivasi dan yang terakhir adalah arahan atau penegasan. Tetapi untuk pembentaran kali ini saya akan menerangkan hanya 2 dengan lebih lanjut, iaitu pujukan dan motivasi. Pujukan ialah kata-kata yang sangat menarik untuk memikat hati kanak-kanak. Rasulullah SAW juga mempunyai cara baginda yang tersendiri untuk menawan hati kanak-kanak. Yang pertama ialah dengan pelukan dan ciuman. Pelukan dan ciuman ini, baginda melakukan perkara tersebut terhadap cucu baginda iaitu Hasan dan Husain. Yang kedua ialah mengusap kepala. Dengan mengusap kepala kanak-kanak, kanak-kanak akan lebih berasa penting, diberi perhatian dan lebih rasa dihargai. Yang ketiga ialah menyentuh pipi. Untuk menyentuh pipi ini, kita boleh menyentuh pipi anak-anak ataupun kanak-kanak semasa menonton televisyen bersama, usai solat berjemaah, sewaktu anak mahu tidur ataupun ketika mereka hendak ke sekolah. Dengan menyentuh pipi ini juga kita boleh menitipkan semangat-semangat untuk mereka sebelum pergi ke sekolah, memberi nasihat dan ini dapat memberi aura yang positif kepada diri mereka. Dan yang terakhir ialah panggilan bermakna. Dengan memberi panggilan bermakna ini dapat memberi aura yang positif terhadap diri kanak-kanak. Sebagai contoh, kita sebagai guru ataupun ibu bapa, kita dapat memberi panggilan bermakna kepada murid-murid ataupun kepada anak-anak kita. Contohnya dengan memanggil mereka sayang ataupun panggilan manis seperti adik ataupun kakak. Yang seterusnya ialah motivasi. Motivasi ialah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan. Antara contoh untuk memberi motivasi kepada kanak-kanak ialah yang pertama, gunakan matlamat dan ganjaran jangka pendek. Contohnya, jika kanak-kanak tersebut mempunyai tugasan ataupun perkara yang perlu dilakukan, kita boleh mendorong mereka untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan menjanjikan sesuatu ganjaran. Contohnya, jika seseorang kanak-kanak itu berjaya menyiapkan tugasan tersebut, kita akan memberi mereka gula-gula ataupun membawa mereka ke taman. Yang seterusnya ialah puji usaha kanak-kanak. Sebagai contoh, jika kanak-kanak tersebut mempunyai keinginan ataupun ingin menawarkan pertolongan kepada kita untuk melakukan sesuatu, kita boleh memuji usaha mereka itu dengan terima kasih kerana sudi bantu cikgu, sudi bantu mak, ayah. Dan yang terakhir ialah bantu kanak-kanak dalam melakukan kerja rumah. Contohnya, jika kanak-kanak tersebut mempunyai kerja rumah ataupun kerja sekolah yang perlu diselesaikan, kita dapat membantu mereka untuk menyiapkan tugasan tersebut kerana ini dapat mendorong mereka untuk lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk menyiapkan tugasan tersebut. Kerana jika kita hanya mengharapkan mereka untuk menyiapkan tugasan tersebut, ini kita tidak pasti sama ada mereka itu mampu ataupun tidak untuk menyiapkan tugasan tersebut dengan sendiri. Yang seterusnya ialah menyantuni rakan orang dewasa atau ibu bapa. Terdapat 3 cara untuk menyantuni rakan orang dewasa atau ibu bapa ini. Yang pertama ialah kata sapaan, yang kedua ialah verbal dan bukan verbal. Kesantunan verbal ini ialah komunikasi atau pertukaran idea yang berlaku melalui perkataan.
Kesantunan verbal ini ialah merupakan teknik asas yang memberi kesan dan impak yang sangat besar kepada pemimpin dan orang yang dipimpin. Dalam komunikasi verbal ini, ia akan melibatkan dua kemahiran, iaitu kemahiran mendengar dan yang kedua ialah kemahiran berbicara dan berbahasa. Komunikasi verbal ini membolehkan seseorang individu untuk bertukar idea, pendapat, nilai dan cadangan. Dan ini juga dapat memindahkan maklumat dengan sangat jelas dan lebih berkesan. Untuk kesantunan bukan verbal pula, ini adalah komunikasi melalui ekspresi muka, gerak isyarat dan postur yang menyeluruh. Sebagai contoh teladan yang baik, penampilan diri, personaliti dan bahasa badan. Dan yang ketiga ialah pendekatan psikologi. Antara kepentingan komunikasi bukan verbal ialah dapat menyampaikan mesej dengan bantuan ekspresi wajah, hubungan mata dan pergerakan tangan. Seperti yang kita tahu, hubungan mata ataupun lebih dikenali sebagai eye contact adalah sangat penting kerana ini dapat menarik perhatian ataupun dapat menyampaikan sesuatu maklumat itu dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, kita bercakap dengan seseorang tetapi kita tidak membuat hubungan mata ini dengan individu itu. Jadi individu itu macam, dia ni bercakap dengan aku ke? So hubungan mata itu adalah sangat penting dalam komunikasi supaya sesuatu maklumat ataupun info itu dapat disampaikan dengan lebih baik dan berkesan. Yang seterusnya ialah peraturan berbahasa. Peraturan berbahasa ialah satu bahasa yang menggunakan peraturan-peraturan tertentu dalam berkomunikasi. Peraturan berbahasa ini akan terbahagi pada tiga, iaitu peraturan linguistik, peraturan sosiolinguistik dan yang terakhir adalah peraturan pragmatik. Peraturan linguistik ini akan berkait dengan peraturan penggunaan bahasa yang menitik beratkan ketepatan bentuk dan binaan bahasa. Peraturan linguistik ini juga akan menekankan sebutan, intonasi dan tata bahasa. Peraturan linguistik ini menekankan penggunaan tanda baca seperti tanda soal, koma, titik dan sebagainya. Penggunaan kata ganti diri, intonasi bercakap dan sebutan perkataan. Untuk peraturan sosiolinguistik pula, peraturan ini terbahagi kepada dua bentuk, iaitu hubungan sosial pembicara dan pendengar, iaitu secara konteks lisan, dan yang kedua ialah hubungan antara penulis dengan pembaca, iaitu dengan konteks tulisan. Peraturan sosiolinguistik ini ianya menekankan penggunaan kata sapaan yang betul ketika berkomunikasi dalam sesuatu keadaan. Contoh kata sapaan ialah kata sapaan yang mewakili sistem kekeluargaan. Ia diguna dengan betul sebagai tanda hormat. Sebagai contoh, ayah, emak, abang, kakak, pakcik dan makcik. Untuk peraturan pragmatik pula, peraturan pragmatik ini dilaksanakan untuk mencapai matlamat interaksi secara sopan dan berkesan. Penggunaan bahasa yang halus dan sopan ini akan menunjukkan sikap yang baik. Malah, penggunaan bahasa yang kasar akan menunjukkan perasaan yang marah dan tidak puas hati. Untuk peraturan pragmatik ini, ianya menekankan aspek pemilihan kata, ungkapan dan wacana yang sesuai dengan tujuan bicara. Sebagai contoh, penghujahan dan penceritaan. Yang seterusnya ialah perkembangan bahasa pragmatik bagi kanak-kanak. Yang pertama ialah untuk kanak-kanak yang berusia 6 hingga 12 bulan. Pada usia ini, kanak-kanak mampu memberi respon pada jangan. Sebagai contoh, jika kanak-kanak itu ingin melakukan sesuatu perkara menyentuh barang-barang perhiasan, apabila kita berkata jangan sentuh benda tu. Jadi mereka tahu, okey, jangan, so mereka tidak boleh melakukan perkara tersebut. Yang kedua ialah memberi respon pada nama dan menyentuh imej sendiri pada cermin. Ini ialah bila kita panggil kanak-kanak tersebut dengan nama mereka, mereka mampu untuk memberi respon yang baik. Contohnya, mereka akan berpaling ataupun datang kepada kita. Yang ketiga ialah menunjuk pada benda baharu yang dipelajari. Yang keempat ialah cuba untuk bercakap, mendekut ataupun puing dan menjerit untuk mendapatkan perhatian. Dan yang terakhir ialah ketawa apabila bermain dengan objek. Yang kedua ialah untuk kanak-kanak yang berusia 1 hingga 2 tahun. Pada usia ini,
Perkembangan bahasa pragmatik kanak-kanak berlaku dengan baik apabila mereka mampu untuk melambai bagi perkataan babai. Contohnya kita lihat kanak-kanak yang berada di sekeliling kita, apabila mereka ingin pergi ke sesuatu tempat ataupun pergi pulang ke tempat mereka, mereka lebih cenderung untuk berkata babai sambil melambai tangan mereka. Yang kedua ialah memberitahu apabila buang air, melakukan aksi yang membuatkan orang ketawa secara berulang-ulang, menggabungkan gesture dengan perkataan, meniru perlakuan orang dewasa ketika bermain, menggunakan nama untuk merujuk pada diri sendiri, dan yang terakhir ialah mengambil giliran secara verbal. Perkembangan bahasa pragmatik bagi kanak-kanak yang berusia 3 hingga 4 tahun ialah apabila kanak-kanak mampu mengambil giliran semasa bermain. Contohnya mereka apabila bermain secara berkumpulan, mereka tidak berebut untuk mengambil giliran. Mereka tahu, okey, yang pertama dia, yang kedua adalah baru dirinya. So mereka tidak berebut untuk mengambil giliran semasa bermain. Yang kedua ialah mengaitkan pengalaman sendiri melalui verbal. Yang ketiga, boleh berjauhan dengan ibu bapa dengan mudah. Contohnya, kanak-kanak yang berusia bawah 3 tahun ini, mereka lebih takut dengan orang asing ataupun orang yang baru mereka kenali. Jadi mereka tidak boleh berjauhan dengan ibu bapa. Tetapi untuk kanak-kanak yang berusia 3 hingga 4 tahun ini, mereka lebih mudah untuk berjauhan dengan ibu bapa walaupun bersama dengan orang yang baru dikenali. Yang keempat ialah selalu berlatih kemahiran berbual dengan bercakap sendirian. Dan yang terakhir ialah mula bermain permainan drama dengan memainkan watak. Perkembangan bahasa pragmatik bagi kanak-kanak yang berusia 5 hingga 6 tahun ini pula, apabila mereka mampu menggunakan bahasa untuk mengugut dan berjanji. Yang kedua ialah bertanyakan tentang maksud perkataan. Contohnya jika sesuatu kosakata itu ataupun subkata itu adalah perkataan yang baru bagi mereka, jadi mereka boleh bertanya, apa maksud perkataan itu? Itu adalah menunjukkan perkembangan bahasa pragmatik mereka berlaku dengan baik. Yang ketiga ialah suka menyelesaikan projek yang dilakukan, membuat pembelian di kedai, bertanya soalan untuk mendapatkan informasi. Seperti kita tahu, kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun ini, apabila kita memberitahu sesuatu kepada mereka, mereka lebih cenderung untuk bertanya, kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam ni? Jadi itu ialah menunjukkan perkembangan mereka berlaku dengan baik. Yang seterusnya ialah memilih kawan yang diingini. Dan yang terakhir ialah lebih berhati-hati apabila berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenali. Jadi kita teruskan lagi dengan menonton video yang saya analisis untuk tugasan ini. Saya menganalisis sebanyak 3 video dan ini adalah video pertama. Okey tak? Ada semua dah. Okey, siap. Jadi setelah menganalisis video pertama ini, saya mendapati bahawa kanak-kanak ini dia menggunakan kata ganti diri yang pertama, iaitu kata ganti diri yang pertama ni ialah saya, aku, kami dan kita. Tetapi dalam video ini kanak-kanak ini membahasakan dirinya sebagai Yaya, iaitu nama dia. Jadi untuk Yaya adalah menggantikan sebagai saya. Jadi itu adalah kata ganti diri yang pertama.
Dalam video ini juga, kanak-kanak ini menggunakan kata ganti diri yang kedua. Kata ganti diri yang kedua ialah dia merangkumi awak, engkau, kau, tuanku dan tuan hamba. Dalam video ini, kanak-kanak ini mempraktikkan peraturan sosiolinguistik iaitu dengan memanggil emaknya sebagai mama. Itu adalah kata sapaan bagi mewakili sistem kekeluargaan yang lebih sopan, yang menunjukkan tanda hormat kanak-kanak ini terhadap ibunya. Dalam video ini juga, kanak-kanak ini menggunakan bahasa tubuh iaitu komunikasi non-verbal. Di sini kita melihat kanak-kanak ini dia menghentakkan kakinya dan berpeluk tubuh untuk menunjukkan bahawa dirinya ini sedang merajuk. Dalam video ini juga, kanak-kanak tersebut turut menggunakan ekspresi wajah yang betul. Ini adalah untuk menunjukkan dirinya yang sedang bersedih kerana ibu bapanya enggan untuk menuruti permintaannya yang ingin membeli beg tarik. Jadi, menerusi video ini, kanak-kanak ini telah mempraktikkan penggunaan kata ganti diri, peraturan sosiolinguistik, bahasa tubuh iaitu komunikasi non-verbal, dan juga ia menggunakan ekspresi wajah yang betul. Untuk video yang kedua pula, Hidup makan. Dok, hidup makan. Hidup makan. Aku putih kan. Macam putih. Macam putih. Tidak. Macam putih lah. Macam sama macam putih. Jadi dalam video yang kedua ini pula, kanak-kanak ini dia menggunakan komunikasi non-verbal, iaitu kanak-kanak ini menggunakan ekspresi wajah. Dengan menggunakan ekspresi wajah ini, kanak-kanak dapat menyampaikan emosinya yang berasa takut kerana bimbang dimarahi oleh ayahnya. Kanak-kanak ini juga dia menggunakan bahasa tubuh, iaitu dengan menggelengkan kepala sebagai isyarat untuk menidakkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa bahasa tubuh ataupun komunikasi non-verbal ini sangat penting bagi meyakinkan atau menunjukkan perasaan kita dengan lebih tepat ataupun lebih mendalam. Jadi untuk video yang ketiga pula,
Okey, untuk video yang ketiga ini setelah dianalisis, saya mendapati bahawa kanak-kanak ini mempraktikkan peraturan pragmatik iaitu penceritaan. Kanak-kanak ini menceritakan apa yang berlaku di prasekolah kanak-kanak tersebut, iaitu kebanyakannya kawan-kawannya didenda kerana tidak mahu makan. Semasa bercerita ini juga, kanak-kanak ini telah menggunakan kata ganti diri yang ketiga, iaitu dia, beliau, baginda dan mereka. Tetapi dalam video ini, kanak-kanak tersebut menggunakan bercerita dalam logat utara, iaitu dengan menggunakan perkataan depa. Depa itu ialah bermaksud mereka. Dalam penceritaan ini juga, ibu bapa kanak-kanak tersebut memuji kerana kanak-kanak tersebut telah menunjukkan sikap yang baik semasa berada di sekolah, iaitu dengan makan pada waktunya, tidak bermain semasa makan. Jadi di situ telah menunjukkan bahawa bapanya telah mempraktikkan cara yang betul untuk menyantuni kanak-kanak, iaitu dengan cara memuji ataupun memotivasi kanak-kanak itu secara dengan berkomunikasi dengan mereka. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ini kebanyakannya adalah menginginkan pujian. Contohnya apabila mereka membuat sesuatu perkara yang baik, jadi adalah perlu untuk kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai bakal guru untuk memuji mereka supaya mereka lebih bermotivasi ataupun lebih terdorong untuk melakukan perkara yang baik itu berulang-ulang kali. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan dengan menganalisis ketiga-tiga video tersebut, kebanyakannya kanak-kanak ini telah berupaya ataupun mampu untuk menggunakan, mempraktikkan kata ganti nama yang pertama, kata ganti nama yang kedua dan kata ganti nama yang ketiga. Kanak-kanak ini juga mampu untuk menggunakan komunikasi non-verbal ataupun bahasa tubuh, ekspresi wajah dengan betul dan pada waktu yang sesuai. Dan menerusi video ini juga, kita dapat mengetahui bahawa adalah sangat penting untuk ibu bapa dengan menyantuni anak-anak mereka dengan cara motivasi, memujuk ataupun memuji anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana kanak-kanak ini lebih menginginkan pujian, terutamanya daripada ibu bapa mereka sendiri. Jadi kita harus memainkan peranan yang sangat penting untuk memotivasikan memotivasikan kanak-kanak ini untuk melakukan perkara yang baik, dan seterusnya kita perlulah memuji mereka supaya mereka rasa dihargai dan rasa diberi perhatian. Jadi kesimpulannya, peraturan dan kesantunan berbahasa ini haruslah ditekankan dalam komunikasi seharian. Hal ini bagi memastikan komunikasi dan info yang disampaikan itu dapat berlaku dengan berkesan. Dalam komunikasi juga, kita haruslah menggunakan laras bahasa yang sesuai, terutamanya jika berkomunikasi dengan seseorang atau kelompok yang berbeza dengan kita. Contohnya, komunikasi antara orang dewasa dan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, kosakata bagi kanak-kanak adalah tidak terlalu meluas. Jadi kita sebagai orang dewasa, ketika berkomunikasi dengan kanak-kanak, haruslah menggunakan kosakata atau perkataan yang mudah bagi mereka untuk memahaminya. Kita perlulah menggunakan kosakata yang mudah bagi mereka dan tidak menggunakan kosakata yang terlalu aras tinggi yang tidak difahami oleh mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.